Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk topik sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan satu proses penguraian bahan makanan yang kompleks kepada yang lebih ringkas. Kenapa nak jadi yang lebih ringkas? Supaya dapat diserap oleh sistem aliran darah dan digunakan oleh sel badan. Pencernaan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu fizikal dan kimia. Fizikal adalah proses pemecahan makanan tersebut kepada titis cebisan yang lebih kecil dengan bantuan gigi, lidah dan air liur berlaku di dalam mulut. Tidak melibatkan enzim. Manakala pencernaan secara kimia adalah dengan bantuan enzim. Penguraian makanan yang kompleks kepada molekul yang lebih ringkas berlaku dalam organ-organ pencernaan dengan bantuan enzim. Persamaan kedua-dua proses ini adalah proses yang melibatkan pemecahan makanan berlaku dalam salur pencernaan. Bezanya hanyalah kimia menggunakan enzim, fizikal tidak menggunakan enzim. Ini adalah semua jenis organ yang terlibat dalam satu sistem pencernaan. Kita mula daripada mulut. Di mulut ada gigi yang akan memecahkan makanan kepada titis cebisan yang lebih kecil dengan bantuan air liur. Makanan tersebut akan memasuki esophagus dan seterusnya masuk ke perut. Seterusnya masuk ke kawasan duodenum. Di duodenum ni makanan akan menerima jus daripada pankreas dan juga pundi empedu. Duodenum adalah permulaan usus kecil. Setelah makanan dicerna, dia akan memasuki kawasan usus kecil. Dalam usus kecil berlakunya pencernaan dan juga penyerapan makanan. So, setelah semua makanan diserap, makanan yang tidak cerna, bakinya akan memasuki usus besar. Di usus besar, makanan itu akan travel sampailah ke rektum, disimpan sementara sebelum dikeluarkan melalui dubur. Kita tengok apa yang berlaku di mulut. Di mulut, makanan dikunyah oleh gigi supaya menjadi butiran lebih kecil. Pencernaan pertama menggunakan enzim berlaku di mulut, di mana enzim amilase air liur mencernakan kanji. Kanji adalah molekul yang besar kepada molekul yang kecil bernama maltosa. Masuk ke kawasan esophagus. Makanan yang dikunyah tadi, yang telah dicerna tadi bersama air liur akan membentuk bolus. Yang purple ni adalah bolus. Bolus akan turun ke perut melalui esophagus dengan bantuan pengecutan dan pengembangan dinding esophagus. Pengecutan dan pengembangan dinding esophagus sampailah ke perut. Proses ini dinamakan proses peristalsis. Apa yang berlaku di perut ialah di perut, setelah makanan memasuki perut, makanan akan menerima jus daripada dinding perut yang mengandungi asid hidroklorik. Asid hidroklorik ini akan mengaktifkan enzim protease dan membunuh bakteria yang terdapat dalam makanan. Enzim yang kedua ini akan mencernakan protein molekul besar kepada molekul yang lebih kecil. Kita namakan dia polipeptida. Kawasan di sini juga terdapatnya hati. Kita akan tengok apa fungsi hati.
hati menghasilkan jus hempedu dan disimpan di dalam pundi hempedu. Yang berwarna hijau ini adalah pundi hempedu. Hati menghasilkan jus hempedu disimpan di dalam ni. Okey. Jus hempedu akan membantu mengemulsikan lemak kepada titisan kecil. Jus hempedu ni nanti dia akan dikeluarkan masuk ke kawasan duodenum. Ini adalah kawasan duodenum. So, bila masuk ke dalam kawasan sini, makanan ada dalam ni, makanan datang daripada perut, jus datang daripada pundi hempedu. Jus hempedu akan mencernakan lemak yang terdapat dalam makanan kepada titisan kecil. Jus hempedu juga akan menetralkan menetralkan asid yang terdapat dalam makanan tersebut. Okey, di kawasan sini juga kita ada pankreas ni. Ni adalah pankreas. Okey. Pankreas ni nampak tak dia akan mengeluarkan jus juga. Kita panggil jus pankreas. Jus pankreas ni mengandungi 3 jenis enzim iaitu enzim lipase, enzim amilase, enzim protease. Okey. Di duodenum tadi, kan kita nampak dekat pankreas tu kan, ni kawasan duodenum ni. Okey, duodenum akan menerima jus hempedu daripada pundi hempedu untuk emulsikan lemak. Dia menerima jus pankreas yang mengandungi 3 jenis enzim tadi. Okey, ketiga-tiga ni akan melakukan pencernaan yang berbeza iaitu amilase pankreas mencernakan kanji kepada maltosa. Protease cernakan polipeptida kepada dipeptida. Lipase akan cernakan lemak kepada asid lemak dan gliserol. Okay, 3 jenis enzim yang berbeza. Pencernaan pun berbeza. Berlaku di mana? Berlaku di duodenum. Okey, selepas duodenum, makanan akan travel di dalam usus kecil. Sepanjang usus kecil ni kita ada enzim maltase dan enzim protease. Enzim maltase akan mencernakan maltosa kepada glukosa, manakala enzim protease mencernakan dipeptida kepada asid amino. Okey, ini adalah molekul yang paling ringkas dah untuk karbohidrat, untuk protein. So, bila dia dah paling ringkas, maka dia dah boleh diserap oleh usus kecil. Ya, apa fungsi usus besar? Makanan yang tercerna, dah molekul ringkas akan diserap oleh usus kecil. Manakala makanan yang tidak cerna akan memasuki usus besar. Apa yang berlaku di usus besar adalah penyerapan semula air. Maksudnya air yang terdapat dalam makanan tadi akan dikeluarkan. Okey, dikeluarkan masuk dalam kapilari darah semula. So pepejal makanan tidak tercerna tu akan jadi pepejal. Sebab tu najis kita lebih kepada bentuk pepejal kerana air telah diserap semula. Okey. Makanan tidak tercerna tersebut akan dikenali sebagai tinja dan memasuki rektum untuk disimpan sementara. Gambar arrow merah ini menunjukkan air diserap semula. Maksudnya bila permulaan usus besar ni, makanan tidak cerna dalam bentuk cecair. Sepanjang dia melalui usus besar, air akan diserap semula sehinggalah dia menjadi separa pepejal. Disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui dubur. Dubur akan menyingkirkan tinja dengan istilah prosesnya penyah tinjaan.